Okey, kita baca buku solat dah. Syarah Bulughul Maram. Kita baca buku Syarah Bulughul Maram, Kitabus Solat. Bab Al-Azan. Kita masih dalam bab Al-Azan. Muka surat 45. Siapa yang ada buku? Muka surat 45. Hadis 162. Hadis 162. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Bilalun an yashfa'a al-azan wa yutira al-iqamah illa al-iqamah yakni illa qawluhu qad qamatis salah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 163 walin Nasa'i amara Nabi SAW Bilalan. Maksudnya Nabi memerintah Bilal. Okey, maksud hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, bila diperintahkan, ada riwayat tak sebut siapa yang perintah, ada riwayat lain sebut Nabi yang memerintah. Jadi dua-dua tu maksud sama, iaitu yang memerintahnya adalah Nabi SAW. Jadi katanya, bila diperintah untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah, iaitu lafaz qad qamatis salah. Apa maksud dia? Bila diperintahkan, bila melakukan azan, genapkan perkataan. Genap ni berapa? Genap lawan dia ganjil lah. Jadi kalau azan, mesti genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kan? Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. 4 pun genap. 2 pun genap. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? 2 kali. Itu genap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Genap. Hayya ala salah. Hayya ala salat. 2 kali genap. Kecuali last kali, la ilaha illallah. Okey. Jadi azan, semuanya genap, kecuali la ilaha illallah. Manakala bila juga diperintah supaya mengganjilkan iqamah. Bila qamat, ganjilkan. Kecuali Allahu Akbar kan, sebut 2 kali kan. Kemudian, satu lagi yang sebut 2 kali apa dah dalam qamat? Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Asyhadu an la ilaha illallah sebut kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas salah sekali. Hayya 'alal falah sekali. Qad qamatis salah 2 kali. Okey. Apa hikmahnya? Kenapa azan 2 kali ulang? Jadi panjanglah. Qamat direngkaskan, diganjilkan, jadi pendek. Kenapa? Apa hikmahnya? Sebab azan ni nak panggil, nak bagi tahu orang masuk waktu. Orang tu duduk di mana? Di luar sana. Mungkin sibuk, mungkin dah berehat apa semua kan. Jadi bila nak panggil, nak bagi tahu orang yang di luar sana bahawa masuk dah waktu, kadang-kadang tak dengar, kena ulang balik kan. Kadang-kadang jauh, kena ulang 2 kali. Sebab orang tu berada di tempat yang jauh. Tapi bila qamat, bukan nak bagi tahu masuk waktu, tapi nak bagi tahu solat nak didirikan. Tapi nak bagi tahu pada siapa? Orang yang dalam masjid. Jauh ke dekat? Tak payahlah ulang. Sekali je. Okey? Itu hikmah dia. Saya baca pengajarah hadis. Pengajarah hadis. Disunatkan menggenapkan ucapan kalimah azan kecuali kalimah terakhir la ilaha illallah. Yang kedua, disunatkan mengganjilkan ucapan kalimah iqamah kecuali kalimah qad qamatis salah, kena sebut 2 kali. Yang ketiga, dianjurkan mengulangi ucapan kalimah qad qamatis salah sebanyak 2 kali ketika iqamah kerana ia merupakan intipati. Kenapa pula qamat diganjilkan sebut sekali je? Tapi bila qad qamatis salah kena sebut 2 kali. Kenapa? Sebab masa qamat tu poin dia intipatinya apa dah? Nak beritahu salat akan didirikan. Itu yang paling penting. Maka qad qamatis salah diulang 2 kali. Yang lain tak penting lah. Yang keempat, digalakkan mengulangi sesuatu perkara yang penting beberapa kali. Pengajaran keempat, kalau kita nak begitu benda penting, kena sebut
berulang kali. Kan? Dalam Quran ada tak benda yang penting dan diulang 2-3 kali? Ada tak? Ada tak? Contoh? Kuat sikit. Tapi tak ulang. Ini ulang, ayat sama berulang. Ada dalam surah apa ni? Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Allah ulang 4 kali dalam surah Al-Qalam. Al-Qalam ke An-Najmu. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Maksud dia sesungguhnya kami telah permudahkan. Surah Al-Qalam, Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Allah ulang sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Pasti sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran. Permudahkan untuk apa? Untuk zikri, untuk diambil pengajaran, untuk diambil peringatan. Jadi tak ada sebab kamu tak nak tadabbur Al-Quran. Sebab Allah kata kami dah permudahkan. Siapa-siapa je boleh faham Al-Quran dan boleh ambil pengajaran. Orang kampung ke, budak ke, orang tua ke, semua boleh ambil sebab Allah dah permudahkan. Penting tak ambil pengajaran daripada Al-Quran? Mana lebih penting? Ambil pengajaran ke, baca ke, khatam ke, hafal? Ambil pengajaran. Sebab tu Allah ulang 4 kali. Kami permudahkan, kami permudahkan. Sebab benda tu penting, iaitu ambil pengajaran. Okey, kita ambil satu lagi hadis. Hadis 164 Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Bilalan yu'azzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi uzunaihi. Maksudnya daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Bilal sedang melakukan azan. Kata Abu Juhaifah, satu masa aku melihat Bilal sedang melakukan azan. Dan aku memerhatikan mulutnya ke sana dan ke sini. Sedangkan kedua-dua jarinya berada dalam kedua-dua telinganya. Jadi sunnah Nabi bila azan, jari ini, jari telunjuk masuk dalam telinga ni. Kan? Ada setengah orang muazzin dia buat macam ni. Tak betul tu, bukan sunnah tu. Dia kena jari ni masuk dalam lubang telinga. Apa hikmahnya? Kenapa kena masuk lubang jari? Jari ke dalam lubang telinga. Tapi ini daripada sunnah Nabi. Bilal. Yang nak buat adalah tolak sikit. Dan hikmahnya azan ni kalau boleh nak lagi kuat, lagi bagus, lagi kuat, lagi ramai orang dengar kan. Macam mana kita nak kuatkan azan? Zaman Nabi mana ada mikrofon? Macam mana kita nak kuatkan? Tak. Bila kita tutup telinga, kita tak dengar kan? Bila tak dengar, kita akan kuatkan lagi. Macam kita masa kita pakai earphone kan? Orang bercakap dengan kita, kita jawab. Dia kata, boleh tak perlahan sikit? Kita rasa perlahan kan? Tapi kita cakap kuat. Kenapa? Kita tak dengar. Jadi bila tertutup lubang telinga, kita tak dengar, kita akan kuatkan lagi suara. Itulah hikmahnya. Jadi kalau buat macam ni, gaya lah. So kalau ada mic, adakah sunnah tu masih? Tak, dia kalau ada mic, kalau tak letak jari di lubang telinga, dia suara azan juga dan dengar di luar. Tapi kalau dia tutup telinga dia, lagi suara dia kuat, lagi kuat di luar. Jadi sunnah juga. Cuma satu lagi ni, sunnah Nabi masa azan ialah
Ayat yang ada yang seterusnya. Lawa unaqahu lamma balagha hayya 'alas salah yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Maksudnya dia memalingkan lehernya ke kiri dan ke kanan ketika sampai pada kalimah hayya 'alas salah dan dia tidak memusingkan badannya. Sunnah kedua masa azan apa dia? Bila sebut hayya 'alas salah, pusing. Hayya 'alas salah 2 kali kan? Pusing ke kanan. Kemudian hayya 'alal falah, pusing ke kiri. Sunnah Nabi. Tapi sekarang, kata ulama, sebab sekarang kita pakai mic kan? Kalau kita pusing ke kanan tak praktikal. Mic kat sini kan? Kecuali kita pegang mic. Pusing sekali dengan mic kan? Tapi kalau mic tu tak bergerak, tak payah pusing lah. Menjadikan suara kurang kuat. Kalau kita pusing. Kat mana jarang tu mic dia besar, dia macam kiri ke kanan ada. Disunatkan. Disunatkan. Oh, itu hikmah 2 kali kan? Ah. Ayat salah, ayat salah. Ya, betul. Tapi badan tak pusing. Yang pusing ialah kepala je. Okey, dua hadis ni menunjukkan cara dan kedudukan posisi badan bagi seseorang muazzin ketika melakukan azan. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia kelebihan muazzin, mungkin akan disebut selepas ni kot. Dia leher dia akan panjang di pada mahsyar nanti. Siapa yang melakukan azan, lehernya di pada mahsyar akan panjang. Apa kelebihannya? Dia boleh tengok semua. Macam leher zirafah kan? Cantik tak? Cantik macam zirafah. Dan satu lagi hadis, kalau dia melakukan azan, semua batu-batu pokok akan menjadi saksi di akhirat bahawa dia melakukan azan. Sebab itulah kalau ada peluang melakukan azan, jangan tolak. Hendaklah kita berebutkan. Kadang-kadang muazzin ni, dia muazzin berbayar. Hari itu dia cuti. Tapi dia pergi masjid, muazzin yang sebenar tak datang. Dia tak nak azan. Rugi. Jadi ada peluang je, terus ke depan. Tiung lari. Tapi syarat dia suara sedap lah. Kalau suara tak sedap, baiklah mengundurkan diri. Kan? Nanti orang nak pergi solat jadi tak dia nak pergi kan. Okey, hadis ini menunjukkan cara dan kedudukan posisi badan bagi seseorang muazzin ketika melakukan azan. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu ketika memerhatikan Bilal melakukan azan, mendapati beliau meletakkan kedua-dua hujung jari telunjuk. Jadi 2 jari telunjuk ke dalam ni. Ke dalam kedua-dua telinganya. Tubuh badannya pula sentiasa menghadap ke arah kiblat tanpa perlu memusingkan badan. Dan kepalanya, kepala kecuali pada lafaz. Kepala dia pun tak pusing kecuali ketika lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka disunatkan memalingkan kepalanya ke kanan ketika mengucap hayya 'alas salah dan ke kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Boleh? Jadi hayya 'alas salah ke kanan. 2 kali kan? 2-2 ke kanan. Hayya 'alal falah 2 kali kan? 2-2 ke kiri. Manakala badannya tetap menghadap ke arah kiblat. Pendapat ini ialah pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, kecuali mazhab Maliki yang berpendapat tidak disunatkan. Mazhab Maliki berbeza. Dia kata masuk jari ke dalam lubang telinga tidak sunat dan paling kepala pun tak sunat. Tak apalah, kita ambil mazhab yang jumhur, majoriti. Kata Imam Nawawi, menurut mazhab Syafi'i, muazzin digalakkan, ini mazhab Syafi'i, muazzin digalakkan berpaling ke kanan dan ke kiri tanpa memusingkan badannya sama ada ketika berdiri di atas menara ataupun tidak. Pendapat ini juga merupakan pendapat An-Nakhai, As-Sawri, Al-Auza'i, Abu Thawr dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ibnu Sini pula berpendapat bahawa berpaling-paling semasa azan adalah makruh. Ini pendapat Ibnu Sirin. Adapun Imam Malik berpendapat tidak boleh berpaling kecuali bermaksud untuk mendengarkan suara kepada orang ramai. Tak boleh berpaling. Ini pendapat Imam Malik. Tidak boleh berpaling kecuali dengan tujuan nak memperdengarkan suara kepada orang ramai. Imam Abu Hanifah, Ishaq dan Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa memusingkan badan semasa azan tidak digalakkan kecuali jika azan dilaungkan di atas menara.
Okey, kita baca pengajaran hadis. Pertama, dianjurkan muazzin meletakkan kedua-dua hujung jari telunjuknya ke dalam kedua-dua telinganya ketika melakukan azan. Yang kedua, dianjurkan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika melafazkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tanpa memusingkan badan semasa azan. Yang ketiga, posisi badan seorang muazzin adalah sentiasa menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi ketika melakukan azan. Yang keempat, keprihatinan dan kesungguhan para sahabat terhadap pengamalan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sahabat ni sangat cintakan Nabi. Apa bukti? Sahabat sangat cintakan Nabi. Buktinya ialah dia sentiasa nak mengikut sunnah Nabi. Walaupun benda simple je. Letak jari telunjuk dalam telinga. Simple je. Tapi sahabat nak ikut. Sebab dia sunnah dan dapat pahala. Yang kelima, diharuskan menggunakan peralatan moden seperti mikrofon ataupun pembesar suara ketika azan dengan tujuan untuk menguatkan suara dan seterusnya memperdagangkan azan kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Cukup setakat ni ya.